KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang sedang menonton di depan kaca TV. Anda sedang menonton slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran kita adalah Sains Sukan. Jadi nak tahu siapakah cikgu yang akan bersama-sama kita pada pagi ini? Kita lihat dulu profil guru. Bersama-sama kita di studio pada pagi ini adalah Ketua Panitia Sains Sukan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri Kulai Johor, Cikgu Muhammad Sofian. Apa khabar Cikgu? Baik. Amir, apa khabar? Khabar baik. Apa khabar Cikgu, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Jadi Cikgu datang ke studio hari ini untuk mengajar mata pelajaran Sains Sukan. Tapi apakah topik kita? Okey, topik kita pada hari ini adalah stability dalam pergerakan. Okey, dalam bidang 3 Sains Sukan yang diajar dalam tingkatan 4. Baiklah Cikgu, tapi sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, mari nak ajak Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Cikgu, silakan. Boleh, terima kasih. Sebab sekarang ni SOP kita kena jagalah walaupun kita dah dibenarkan untuk bersukan rentas negeri, tapi SOP masih lagi jaga. Kita harus amalkan penjarakan sosial, kita harus pakai face mask kita. Tapi hari ini sebab kita nak bersukan, kita tidak perlu pakai face mask, jadi kita boleh buka face mask Cikgu. Okey, boleh. Sebenarnya kan Cikgu, kalau bersukan kenapa tak perlu pakai face mask ni? Okey, sebenarnya bila kita bersukan, kita memerlukan oksigen untuk menghasilkan tenaga. Okey, oksigen kita dapat daripada pernafasan lah kan. Okey, jadi apabila kita halang kita punya hidung dan mulut kita daripada menerima oksigen, jadi oksigen yang masuk tu terhad. Jadi bila terhad, oksigen tu nak digantikan, nak ditukarkan kepada tenaga pun terhad juga. Baiklah, macam tu rupanya. Jadi Cikgu, saya tengok Cikgu dah sediakan ada dumbbell situ kan? Ya, betul. Apa kita nak buat hari ini? Cikgu nak ajak saya untuk bersukan ke ni? Ya, betul. Hari ini kita akan buat sedikit senaman untuk meningkatkan stability kita. Sebab stability ini penting dalam bersukan. Okey, untuk mendapatkan kualiti prestasi yang maksimum dan juga mengelakkan daripada kecederaan. Oh, jadi kalau nak mengelakkan kecederaan, flexibility ataupun stability juga sangat penting ya Cikgu? Sangat penting. Okay, jadi jom kita mulakan senaman kita untuk pagi ini. Okey, jom. Okey. Beratnya Cikgu, berapa kilo Cikgu? Ini 3 kilo. Okey. Okey, jom kita mulakan Alright, mula-mula kita dapatkan kaki kanan. sebenarnya macam mana dengan alatan bebanan ni boleh membantu dalam kita punya stability, cikgu? Okey.
nanti kita akan belajar salah satu faktor daripada yang mempengaruhi stability ni ialah jisim. Jadi kalau jisim tu besar sebenarnya dia boleh jadi membantu dan dia boleh jadi mengganggu. Tapi nanti kita akan tengok macam mana dia boleh membantu ataupun dia boleh mengganggu ketika kita pelajari nanti. Jadi ada faktor dia lah yang mempengaruhi. Ada faktor, ya Okeylah. betul. Saya rasa cikgu pun dah bersedia nak mulakan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jom kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Okey. Okey, hari ini kita akan mempelajari bidang 3 pengenalan sains pergerakan dan kita fokuskan kepada 3.6 iaitu stability. Alright, standard pembelajaran pada hari ini. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Yang pertama adalah mentakrif stability dalam pergerakan dan seterusnya menjelaskan pengaruh pusat graviti. Okey, garis graviti, luas tapak sokongan, taburan jisim. Okey, geseran pada permukaan terhadap stability dalam pergerakan. Ini yang saya cakap tadi, taburan jisim. Okey. Okey, saya rasa cikgu pun penat tadi kita dah bersenam, Maira pun nak minum air dulu. Jadi kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang bersama kami di slot menengah atas Didik TV KPM dan topik pembelajaran kita hari ini adalah stability dalam pergerakan manusia. Jadi cikgu, saya nak tanya, apakah maksud stability ni sebenarnya? Okey, Mira, sebelum kita masuk ke maksud stability, okey, saya ada bawa sedikit barang ni. Okey, saya dah Mira cuba teka Alright. Okey, saya ada 2 botol. Satu botol tak ada air. Satu botol ada air. Jika saya letakkan di atas permukaan ni, yang manakah lebih stabil? Yang ada air sebab dia ada bebanan. Yang ada air sebab ada bebanan, sebab dia ada jisim kan, dia lebih berat kan, jadi dia lebih stabil. Okey, betul. Dan bila saya pegang pula, kenapa botol ni tak jatuh? Sebab ada jisim tu dan juga geseran. Okey, kat mana geseran? Tapak tangan kita kan ada garis-garis ni? Ya, betul. Tapak tangan kita ada garis-garis halus ni kan. Kalau kita tak ada garis-garis halus ni, kita letak je, kemungkinan dia akan jatuh. Licin. Okey, kemudian saya ada kotak. Okey. Kat bahagian mana yang sesuai untuk saya letakkan supaya dia lebih stabil? Macam ini ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Saya rasa yang ada luasan yang lebih besar. Luasan yang lebih besar. Maknanya yang inilah. Betul. Kan? Okey, maknanya kita letak sini, dia akan lebih stabil. Betul, tepat sekali. Sebab apa? Luas tapak sokongan memainkan peranan untuk meningkatkan stability. Inilah antara faktor dia lah, cikgu. Ini antara faktor lah. Sekarang barulah kita masuk apakah maksud dia dan kita akan teruskan dengan faktor. Baik, cikgu. Alright. Stability. Apakah stability? Stability adalah kebolehan untuk mempertahankan pusat graviti pada tapak sokongan terutamanya pada posisi tegak. Okey. Kemudian stability dalam pergerakan pula adalah keseimbangan yang dicapai apabila jumlah interaksi semua daya ke atas jasad adalah sifar. Apabila suatu jasad memperoleh kestabilan, maka jasad tersebut telah mencapai keseimbangan. Bila kita baca ni macam susah je kita nak faham kan, betul tak? Mempertahankan pusat graviti, kemudian jasad adalah sifar, kan? Tapi tak apa, kita akan masuk faktor. Bila kita masuk faktor, saya akan terangkan faktor-faktor dia dan Maira akan lebih faham. Baik, cikgu. Okey. Sekarang kita tengok pula faktor yang mempengaruhi stability. Ada 5 faktor yang mempengaruhi stability. Yang pertama, jisim. Yang kedua, geseran. Ketiga, pusat graviti. Keempat, garis graviti. Dan kelima, luas tapak sokongan. Macam Maira cakap tadi,
botol tu yang berat, stabil kan? Okey, dah ada dah ni. Jisim kan? Jisim mempengaruhi stability. Kemudian tadi saya pegang botol, kenapa tak jatuh? Maira kata? Geseran. Geseran. Betul lah. Geseran dekat sini kan? Okey, seterusnya tadi kotak. Okey, kotak. Kenapa kotak? Kotak manakah bila kita letakkan bahagian mana yang lebih stabil? Yang luas tapak sokongan ni, permukaan yang lebih luas. Betul, luas tapak sokongan. Maknanya Maira dah jawab 3 daripada 5 dah. Oh, maknanya dah hampir menguasai ni. Lagi 2 je tinggal. Lagi 2 je. Lagi 2 je kan. Okey, tak apa. Kita akan terus masuk ke maksud yang lebih mendalam. Alright, kita tengok jisim. Okey, apakah jisim? Okey, jisim adalah objek. Okey, objek ni akan lebih stabil sekiranya mempunyai jisim yang lebih besar dan beratnya tertumpu pada tapak sokongan. Tertumpu pada tapak sokongan. Apa maksud dia tu? Okey, maksudnya, okey, contoh macam atlet sumo ni. Okey, dia mempunyai jisim yang besar. Okey, tapi kalau jisim dia berada di luar tapak sokongan. Okey, luar tapak sokongan manusia ni di mana? Kalau kita berdiri, dia berada di kaki kanan dan kaki kiri kita lah kan. Okey. Bila jisim ni dia tidak berada di dalam kawasan tapak sokongan, sebenarnya dia tak stabil, dia kurang stabil. Contohnya dia kan, dia bergerak ke kanan dan kiri atau ke belakang, okey, dia jadi kurang stabil. Jadi bila jisim tu tertumpu betul-betul pada tapak sokongan, barulah dia stabil. Macamlah atlet sumo ni, kan? Okey. Kemudian dia kata atlet yang mempunyai jisim yang besar berkemampuan mengekalkan stability apabila dikenakan impak dan rintangan terhadapnya. Okey. Maira, kalaulah kan tongges habis kat rumah kan. Mak Maira kata, Maira, sebab Maira selalu bersenam kan. Tolong angkatkan tongges tu. Kan, tongges yang baru sampai kan. Okey. Maira akan angkat tongges tu macam gini ke? Ataupun Maira angkat macam ni ke? Ataupun Maira angkat sebelah aja? Sebelah tu taklah cikgu, tak kuat sangat. Saya akan luaskan kaki saya. Lepas tu saya akan tarik di bahagian depan. Saya angkat dari depan. Di depan lah. Ya. Maksudnya, okey, jisim Maira dengan jisim tongges tu masih lagi berada dalam kawasan tapak sokongan kan. Jadi, keadaan macam itulah yang lebih stabil. Betul dan lah lebih kan? memudahkan. Ya, betul. Dan dia lebih memudahkan. Itulah fungsi jisim, faktor jisim dalam mempengaruhi stability. Okey, kita tengok yang kedua. Alright, yang kedua adalah geseran. Okey, geseran ditarifkan sebagai satu daya yang menentang pergerakan apabila dua objek bersentuhan. Okey, dua objek bersentuhan. Tapi sebenarnya bukan sahaja bahagian kaki, bukan sahaja kasut. Tangan pun adalah. Apabila saya pegang, okey, pen ni, okey, bersentuhan juga kan, macam saya pegang botol tadi, bersentuhan juga kan. Jadi permukaan yang bersentuhan, okey, ada geseran, okey. Kestabilan akan meningkat sekiranya geseran bertambah di antara dua permukaan. Okey, daya geseran yang tinggi pada tempat sentuhan dan permukaan jasad akan meningkatkan kestabilan. Okey. Kita tengok macam ni adalah atlet olahraga. Okey, atlet olahraga ni dia berlari di atas track. Dia berlari di atas track. Jadi kasut yang sesuai untuk dipakai adalah kasut spike kan? Betul tak? Dia akan pakai kasut spike. Begitu juga atlet bola sepak. Atlet bola sepak dia akan menggunakan kasut boot. Betul tak? Dia akan menggunakan boot lah. Dia tak akan bermain bola dengan menggunakan jogging shoes. Sebab dia akan di-chain dan menyebabkan tergelincir. Okey, macam tenis contohnya. Tenis ni ada 4 gelanggang. Okey, ada gelanggang tanah liat, gelanggang keras, gelanggang rumput, gelanggang pemaidani. Okey, untuk bermain keempat-empat gelanggang ni, atlet tenis dia menggunakan kasut yang berbeza. Okey, tak boleh satu kasut tu untuk ke semua jenis permukaan. Yes, jenis permukaan. Jadi cikgu maksud dia kan, kalau cikgu cakap pasal geseran ni, jadi permukaan tu ada gripping, jadi tangan kita pun ada gripping, lebih baiklah. Jadi dua-dua permukaan ada cengkaman begitu. Ya, betul. Macam atlet gimnastik juga kan. Okey. Dia menggunakan
serbuk yang kita namakan sebagai magnesia. Okey, untuk acara palang kan. Okey, kenapa dia gunakan serbuk tersebut? Kalau dia tak gunakan serbuk tersebut, apa yang berlaku pada tangan dia? Tergelincir ataupun kata luka? Tergelincir atau jatuh luka kan, sebab licin kan. Okey, dengan keadaan nervous ketika pertandingan, berpeluh dan sebagainya, tangan dah berjejis peluh, pegang pula palang tu, macam mana dia nak membuat rotasi kan, sebab licin. Okey, seterusnya Maira, Ya. saya akan pergi ke seterusnya, iaitu pusat graviti. Okey, pusat graviti ialah titik keseimbangan tubuh. Okey, pusat graviti berpindah mengikut arah atau perubahan berat. Okey, semakin rendah pusat graviti, maka semakin tinggi kestabilannya. Okey, pusat graviti ni semakin dia rendah, semakin dia stabil. Okey, ada masalah yang pelajar kita selalu hadapi, bukan hadapilah, dia fahaman pelajar dia tersilap, dia mengatakan bahawa cikgu, pusat graviti kita manusia ni berada di pusat kan cikgu? Dia cakap macam itu. Sebenarnya tidak. Okey, pusat graviti kita bukan berada di pusat. Okey, kalau ikutkan, kalau kita berdiri dengan keadaan normal dan stabil, sebenarnya berada di bahagian pinggang kita di tengah-tengah. Nanti saya akan tunjukkan ya. Dan dia akan berubah mengikut kedudukan kita. Kalau saya bergerak macam ini, pusat graviti saya berubah. Bila saya merendahkan saya punya kaki, pusat graviti saya juga akan berubah. Jadi dia bukan bergantung kepada pusat lah cikgu. Tidak. Ada pelajar cakap, cikgu, kita punya pusat graviti berada di pusat, cikgu. Jadi bila kita baring ke, melompat ke, berlari, memang dia ada dekat pusat. Sebenarnya tidak. Kalau kita lihat pada gambar rajah ni, kita lihat pusat graviti ni. Sekarang berada di bahagian peha kan? Okey, yang ni pula dia naik lagi ke atas kan? Okey, jadi dia berubah-ubah mengikut arah dan juga taburan jisim. Macam tadi yang Maira cakap tadi kan, masa kita buat senaman tadi kan. Okey, kenapa kita perlukan dumbbell ni kan? Okey, sebab jisim ni dia boleh membantu dan dia boleh mengganggu kan. Okey, tak apa, nanti saya akan terangkan dekat whiteboard. Okey, sekarang kita lihat dulu kedudukan pusat graviti. Okey, dekat sinilah sebenarnya tempat pusat graviti apabila kita berdiri tegak. Tangan pun boleh jadi faktor cikgu? Yes, betul. Bila kita naikkan tangan, sebenarnya kita tengah meninggikan badan kita kan. Jadi pusat graviti itu pun bertukar kepada bahagian perut pula. Yes, betul. Kemudian kita lihat pula atlet ni dia membongkokkan. Sekarang pusat graviti dia berada di luar, bukan berada di dalam. Kan? Maknanya dia boleh jadi di luar kita punya tubuh badan. Dia bukan bergantung pada badan kita, dia tengok kedudukan kita. Yes, dia ikut Faham, kedudukan cikgu. kita. Sebab itulah kalau kita lihat dekat sini boomerang kan. Okey, kenapa dia berada di luar? Sebab titik keseimbangan dia, titik ataupun garis graviti dia memang berada di luar. Okey, begitu juga kayu golf. Dan juga okey, kita lihat ni. Kenapa dia tidak berada di tengah-tengah? Kenapa dia berada di sini? Sebab selain daripada bentuk jisim yang mempengaruhi kedudukan pusat graviti. Okey, tak apa, nanti saya akan terangkan. Okey, kita teruskan dulu. Okey, garis graviti. Garis graviti merupakan garisan vertikal yang melalui pusat graviti dan bertindak sebagai garis tindakan daya ke atas jasad. Okey, ketika garisan graviti berada tepat pada tapak sokongan, tubuh berada dalam keadaan stabil. Okey, macam ini. Kalau tadi kita tahu sini adalah pusat graviti. Okey. Garis graviti mestilah garisan vertikal yang merentasi pusat graviti. Maksudnya dia mesti kena dengan pusat graviti. Okey. Dan untuk mencapai kestabilan, okey, garisan graviti lah mestilah berada pada tapak sokongan. Jadi bila dia berada di luar tapak sokongan, dia kurang stabil. Dia harus jadi satu garisan yang menegak lah begitu cikgu? Ya, betul. Okey. Garisan vertikal ni dia mesti akan menegak. Walaupun kita baring, dia tetap akan vertikal. Dia tak akan ikut kita baring. Okey. Jika garis graviti beralih dari kawasan yang merentasi tapak sokongan, kestabilan akan berkurangan. Okey.
Maira tengok ini adalah contoh kedudukan garis graviti oleh seorang lelaki lah. Okey, dalam keadaan tegak, okey dia berada di di atas tuas ni kan. Okey, bila dia berada di tegak, garisan graviti betul-betul berada di tengah-tengah. Okey, dia akan melintasi pusat graviti. Okey, dia akan melintasi pusat graviti, maknanya dia berada dalam keadaan stabil. Okey, garisan graviti dia berada di sinilah. Dan apabila dia baring pun, garisan graviti tetap dalam keadaan vertikal. Walaupun badan kita sengit pun cikgu, garisan graviti masih lagi menegak. Masih lagi menegak. Alright. Okey, seterusnya kita tengok luas tapak sokongan. Tapak sokongan merupakan bahagian tubuh yang berhubungan dengan permukaan sentuhan. Kestabilan yang baik terhasil mengikut keluasan tapak sokongan. Semakin besar tapak sokongan, semakin tinggi kestabilan. Okey, kalau kita berdiri macam inilah kita punya tapak sokongan. Tapi kalau kita menyentuh lantai ni, sekarang saya dah ada keluasan yang lebih besar. Yang lebih besar. Okey. Sekarang Maira, kita tengok dulu dekat sini. Okey. Maira, sekarang saya ada satu papan. Okey. Papan ni panjangnya 50 cm dan saya bahagikan kepada dua bahagian lah. Okey. So dekat sini 25 cm, yang ni 25 cm. Okey, jadi dia berada dalam keadaan stabil. Okey, bila dia berada dalam keadaan stabil, so di tengah-tengah ini adalah dia punya pusat graviti. Okey, ini adalah pusat graviti. Tapi Maira, kalau saya letakkan, contohnya lah, saya letakkan bebanan kat sini 15 Newton. Kemudian kat sini saya letak bebanan 60 Newton. Okey, panjang masih lagi sama, jarak masih lagi sama. Adakah dia stabil? Tidak stabil sebab satu lebih berat daripada yang satu lagi. Okey, satu lebih berat daripada yang satu lagi. Saya bayangkan ni bahawa A, yang ni B lah. Okey, B lebih berat daripada A. Jadi macam mana kita nak buat dia stabil? Kita tambah berat dekat A boleh cikgu? Selain daripada kita tambah berat dekat A, kita bagi keluasan yang lebih besar di A. Di A, kita bagi keluasan yang besar. Maksudnya panjang yang lebih ni kot. Lebih panjang lah kan jaraknya kan. Okey. Idea yang baik. Okey, dah ada markah dah tu Mungkin saya boleh ambil kertas ni, subjek ni lepas ni. Okey, boleh. Okey, sekarang apa yang perlu kita buat ialah kita bayangkan bahawa bebanan A ni sebagai A besar, kemudian jarak antara bebanan ke fulcrum ni A kecil. Kemudian yang B besar, jarak antara beban yang B ni dengan fulcrum, saya ambil B kecil. Apa yang kita perlu buat ialah kita nak bahawa A besar darab A kecil sama dengan B besar darab B kecil. Sama nilainya. Kalau kita darab sekarang ni, contohnya 25 kali 15, okey, kemudian 60 darab 25, kita tak akan dapat jawapan sebab kita akan dapat sini 375 Newton centimeter. Yang ini kita akan dapat 1500 Newton centimeter. So tak sama. Okey. So, apa yang kita perlu buat? Kita cuba cari, kita try and error. Okey. Bayangkanlah kita terus dah dapat. Contohnya saya gerakkan menghampiri dengan beban B. Okey, so saya letak 60 darabkan dengan 10 cm saja. Okey, so yang sini tinggal 40 kan? Okey, so 15 kalikan dengan 40. So, saya akan dapat sini 600 Newton centimeter. Yang sini pun saya dapat 600 Newton centimeter. Okay. Barulah stabil. Barulah stabil. So, apa yang perlu kita buat? Kita kena gerak ke arah B sedikit. Kita kena gerakkan ke arah B sampailah okey, sini 10 centimeter. Faham, cikgu? Barulah dia begitu. Dia stabil. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan pula kedudukan kita punya pusat graviti. Okey, tadi saya dah terangkan tentang pusat graviti kan? Okey, sekarang tengah-tengah ni adalah pusat graviti. Okey, pusat graviti. Okey, kemudian garisan vertikal ni ialah menegak. Garisan vertikal ni ialah garis graviti. Alright. Kemudian yang ini adalah luas tapak
Gravity. Sokongan. Sokongan. Okey. Kalau saya buat macam gini. Kaki dia ke cikgu? Ha? Kaki dia macam tu? Kaki dia. Kaki dia buka luas. Kaki dia buka luas. Okey. Kat mana dia punya pusat graviti dia? Saya rasa di peha ke cikgu? Di peha. Dia akan lebih rendah sedikitlah daripada yang ni. Mungkin dekat sini lah. Okey. Kemudian garis graviti mestilah vertikal merentasi pusat graviti. Dan ini adalah luas tapak sokongan. So stabil ke tak? Saya rasa stabil kot. Ya, betul. Sebab apa? Syarat kestabilan. Okey. Garis graviti dan pusat graviti mesti berada dalam lingkungan luas tapak sokongan. Okey, saya ada satu lagi gambar saya nak tunjuk. Okey. Maaflah, saya boleh lukis orang lidi je. Tak apa cikgu, okey, saya faham cikgu. Okey, orangnya membongkok ke depan. Membongkok macam ni kan. Okey, dia membongkok macam ini. Dekat mana dia punya pusat graviti? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Okey, saya buat satu kotak. Okey. Okey, kemudian saya mencari titik persilangan. Okey. Sekarang kita dah jumpa kan titik persilangan dia? Okey, titik persilangan dia berada di luar badan, betul tak? Betul. Okey, so inilah dia punya pusat graviti sebab dia dah membongkok. Dia dah membongkok. Tu yang kita maksudkan bahawa tak semestinya pusat graviti itu berada pada badan kita. So bila kita tahu sini pusat graviti, okey, sini adalah garis graviti. Okey, mana luas tapak sokongan dia? Adakah dia masih di kaki ataupun dia berada di hadapan cikgu? Yang menyentuh permukaan. Kaki dia. Kaki dia. Tapi kaki dia kecil je kan? Betul tak? Betul. Jadi itu yang tak stabil cikgu? Tak stabil sebab pusat graviti dan garis graviti berada di luar luas tapak sokongan. Dia berada di luar. So tidak stabil lah. Jadi stabil. Untuk mendapatkan stabiliti yang baik, jadi luas tapak sokongan, pusat graviti dan juga garis graviti harus berada dalam satu garisan yang lurus. Yes. Garis graviti, pusat graviti mesti berada dalam luas tapak sokongan. Yang lebih stabil lah. Selain daripada pusat graviti yang rendah dan juga geseran. Baiklah cikgu, hari ini kita dah belajar 5 faktor yang mempengaruhi stabiliti iaitu jisim, geseran, garis graviti, luas tapak sokongan dan juga pusat graviti. Merasa cikgu ada macam-macam lagi nak kongsikan kepada kita, tapi kita berehat dulu, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana terus bersama kami di Menengah Atas Didik TV KPM. Topik pembelajaran kita hari ini adalah stabiliti dan bersama kita di studio adalah Cikgu Muhammad Sofian. Cikgu, apa lagi yang cikgu nak ajar kepada kita hari ini? Okey, sebenarnya Maira, pembelajaran kita hari ini dah cukup dah habis. Kita belajar 5 faktor yang mempengaruhi je. Okey, tapi sekarang ni kita nak mengujilah sama ada Maira betul-betul faham ke tidak apa yang kita belajar pada hari ini. Boleh, cikgu. Okey, jom. So saya sudah sediakan beberapa soalan PBD. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, soalan yang pertama. Okey, faktor yang mempengaruhi stabiliti. Okey, saya dah bagi 2 jawapan ni. Dah tolonglah tu cikgu. Saya dah tolong dah ni. Luas tapak sokongan dan pusat graviti. Okey, apa 3 lagi yang Maira beritahu? Saya rasa yang pertama adalah garis graviti. Garis graviti. Okey, kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Kemudian ada jisim. Jisim. Dan juga betul. geseran. Dan geseran. Okey, betul. Tahniah 3 markah. 3 markah sebab 3 markah
Dah ada Oh, cikgu dah sediakan? Saya dah. Oh, terima Sebab saya kasih, macam cikgu. tahu je Maira jawab betul kan. Okey, saya bagi 1 smile. Terima kasih, cikgu. Okey. Smile ni boleh redeem hujung tahun Dapat apa, cikgu? Dapat hadiah ke? Dapat hadiah. Siapa yang paling banyak dia akan dapat hadiah. Nanti saya pergi Johor lah cari cikgu. Okey, boleh. Alright, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, padankan pada jawapan yang betul. Tak apa, Maira. Jangan risau. Saya bantu. Okey, cikgu. Okey, saya bagi 2 jawapan dululah. Yang pertama, pusat graviti adalah titik tengah tindakan daya ke atas jasad. Okey, dan garis graviti adalah garis tindakan daya ke atas jasad. Okey, sekarang 2 lagi. Cuba Maira jawab. Kalau bercakap pasal luas tapak sokongan, tadi cikgu ada cakap keyword dia adalah permukaan yang bersentuhan. Jadi jawapan saya yang pertama, cikgu. Jawapan yang pertama, bahagian tubuh yang berhubungan dengan permukaan sentuhan. Okey, betul. Dan geseran dah confirm lah. Itulah Satu jawapan je. dia, betul lah tu kan. Okey, daya yang menentang pergerakan apabila 2 objek bersentuhan. Okey, saya bagi lagi 1 smiley. 1 smile. Okey. Alright. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, isi tempat kosong pada ruangan yang disediakan. Sebab tadi Maira dah boleh jawab dengan baik, jadi saya tak nak tolonglah. Okey, saya boleh, cikgu. Okey, Maira jawab. Saya rasa yang titik biru tu yang pertama tu adalah pusat graviti sebab berada di tengah-tengah. Yang berada yang sini Ya, betul. Okey, pusat graviti. Kita tengok betul ke tak? Okey, betul pusat graviti. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya adalah garis graviti. Garis graviti. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, Alamak, saya cikgu dah bagi tolong jawapan pula. lah, cikgu. Dah bagi jawapan pula Okey, jawapan ni adalah luas tapak sokongan. Boleh tak kalau dalam peperiksaan saya bagi jawapan contohnya lah luas tapak sokongan ni saya tukarkan kepada luas tapak permukaan. Boleh dapat markah tak, Maya? Saya rasa boleh kot sebab maksud dia masih lagi sama. Betul ke? Tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh. Mestilah kena berikan jawapan yang betul, yang tepat. Kerana mungkin dia boleh membawa maksud yang berbeza. Berbeza juga kan? Faham. Okey. Okeylah sebab Maira dah jawab lagi, saya kena bagi lagi lah kan? Yang susah lagi ke, cikgu? Oh tak, bagi smiley dulu. Bagi smiley dulu. Okey, terima kasih, Tak cikgu. apa. Dah 3 dah ni. Dah 3 dah ni okey, tak apa. Dia semakin lama soalan biasanya semakin susah lah kan. Macam kita main game juga kan. Dia level satu lagi atas. Level 1 atas lagi. Okey, sekarang kita akan menganalisis video pula. Okey, kita akan tengok video atlet gimnastik. Okey, jom kita saksikan. Okey. Cikgu ke kat video tadi tu? Bukan, ini adalah bekas pelajar saya. Bekas Muhammad cikgu. Yuzrin bin Yusof. Dia adalah atlet gimnastik yang mewakili negeri Kedah dalam sukan Sukma. Okey, sekarang dia pun dah jadi cikgu dah. Okey. Sekarang tadi kita dah tengok video kan. Maira saja kan tanya kan nak bagi saya terlupa nak tanya soalan apa Bukan, kan? cikgu. Bukan Okey. Kita dah tengok tadi video tu kan. Okey. Maira rasa apakah faktor yang mempengaruhi stability yang diaplikasikan oleh atlet Yuzrin tadi tu? Yang pertama saya rasa adalah geseran sebab pegang tu kan jadi geseran. Betul. Tepatlah. Satu. Ada lagi ke, cikgu? Ada lagi? Kalau geseran sudah, saya rasa seterusnya adalah pusat graviti. Pusat graviti macam mana? Sebab dia kena stabil kan, jadi pusat graviti tu berada di bahagian tengah. Okey, saya bantulah. Okey, bila atlet tersebut landing, jatuh ke bawah, apa yang dia buat secara automatik dia akan memfleksikan kaki. Betul
Betul tak? Memfleksikan kaki dia. Maknanya, atlet tersebut telah merendahkan dia punya pusat graviti. Betul. Okey. Ada lagi tak? Satu lagi kalau saya rasa mungkin adalah garis graviti cikgu sebab takkan dia nak keluar daripada paksi dia. Betul. Tepat sekali betul. Garis graviti. Ketika atlet tersebut membuat rotasi dalam keadaan tegak tu, garis graviti dia memang Harus lurus lah. Yes, harus lurus bersama-sama dengan atlet tersebut. Tepat sekali. Ya, cikgu ada smiley lagi ke cikgu? Adalah. Ada lagi? Okey. Tak, saya terpegun dengan jawapan Maira tu sampai lupa Terlupa? dah. Saya terlupa nak letak Smiley. smiley. Okey. Alright, sekarang kita tengok pula video yang kedua. Seterusnya. Jom kita saksikan. Okey, itu adalah video acara lawan pedang. Video ni adalah daripada pelajar saya juga, bukan pelajar saya, Natasha Ezra binti Abu Bakar. Dia adalah atlet lawan pedang kebangsaan lah yang memenangi pingat emas dalam Sukan SEA di Palembang. Belajar pada sekolah mana tu cikgu? Dulu belajar di Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail. Dulu namanya Sekolah Sukan Bandar Penawar. Dan beliau juga sekarang sudah menjadi guru juga. Oh, guru juga berada di sekolah sama ke? Tidak. Natasha Ezra berada di Selangor. Dia ada di Selangor. Saya lupa pula dia punya nama sekolah. Okey. Alright, kita dah tengok tadi. Okey, atlet lawan pedang. Okey. Apakah faktor yang mempengaruhi stabiliti yang diaplikasikan oleh atlet tersebut? Yang pertama adalah luas tapak sokongan. Sebab tu kaki dia kena buka dan juga harus bongkok ke bawah sedikit. Betul, luas tapak sokongan. Ketika menyerang dan juga ketika bertahan kan? Okey, lagi? Lagi saya rasa geseran. Adakah geseran menjadi faktor cikgu? Betul. 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 Cuba terangkan. Sebab kasut dia dan juga permukaan perlawanan itu. Betul, tepat sekali dan juga dia pakai glove untuk Pegang pedang dia. fencing tu, ya betul. Pedang itu. Alright. Jadi cikgu, ketika tangan dia memegang alat itu juga menjadi satu faktor stabiliti ya cikgu? Ya betul. Bayangkan kalau dia tidak menggunakan glove tu dan licin jatuh dan dia diserang kan? Okey. Okey. Dan ada lagi tak? Saya rasa jisim juga merupakan satu faktor di sini. Okay, Betul ke cikgu? Jisim boleh jadi dan yang paling tepat adalah garis graviti. Kerana garis graviti memang betul-betul berada dalam luas tapak sokongan. Okey, tepatlah. Sebab Maira dah jawab dengan baik, saya bagi lagi Satu smiley. satu smiley. Dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya dapat 5 smiley dari cikgu hari ini. Saya rasa gembira sangat. Saya tak sabar nak terus belajar. Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas dan tadi kita dah belajar 5 faktor yang mempengaruhi stabiliti dan sekarang ni cikgu nak bagi saya buat kerja amali ke cikgu? Ya, betul. Nak buat apa ni? Soalan PPD terakhir iaitu kerja amali. Okey, sepatutnya dia kerja berkumpulan. Tapi sebab Maira seorang, tapi saya yakin Maira mesti boleh buat. Saya boleh. Saya pun yakin saya boleh cikgu. Okey, jom kita tengok soalan dia. Okey, bincangkan bagaimana prinsip stability diaplikasikan dalam sukan. Pembentangan mestilah berserta dengan aksi lakuan dalam sukan. Okey, cuba Maira jawab.
Macam mana prinsip stability kan? Jadi saya rasa lima faktor ni sangat pentinglah cikgu. Iaitu jisim, geseran, garis graviti, luas tapak sokongan dan pusat graviti. Jadi kita kena kaitkan dengan sukan itu sendiri. Okey, ya betul. Maira nak cuba tunjukkan? Adakah saya kena buat pergerakan ini cikgu? Ya betul. Sebab dia dalam bentuk lakuan. Jadi kaki saya kena di sini sebab geseran. Jadi pertama, Okey. geseran. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lepas saya harus membongkokkan badan saya untuk pusat graviti. Ya betul. Dan Okey. kemudian ke depan cikgu. Okey, ini adalah gaya dekam pada fasa persediaan larian. Okey, tangan Maira buat dua. Ada di sini. Sini. Dua gini. Luas begini cikgu. Okey. Okey, dalam keadaan macam ini, okey, apa yang Maira boleh terangkan untuk menerangkan tentang stability itu? Saya harus mendekatkan badan saya kepada permukaan untuk luas sokongan. Luas tapak sokongan. Ya, betul. Okey. Kemudian geseran. Okey, geseran. Jisim saya rasa kerana macam mana cikgu kalau jisim? Kalau jisim berada center dengan pada tapak sokongan. Dan kemudian saya tahu cikgu, garis graviti haruslah lurus. Okey, garis graviti dan pusat graviti juga berada pada tapak sokongan. Okey. Betul cikgu? Betul. Okey, terima kasih cikgu. Alright. Saya kembali ke meja saya dulu. Tahniah. Okey, terima kasih. Tahniah, saya bagi lagi satu smiley. Okey, oleh sebab Maira dah boleh menjawab semua soalan PBD, maknanya saya rasa Maira dah bersedia untuk menjawab soalan peperiksaan. Kita cuba cikgu. Kita cuba. Okey, kita bermula dengan soalan objektif dulu, soalan yang mudah. Okey. Apakah maksud stability? Stability bermaksud keseimbangan dikekalkan. Jadi jawapan dia adalah B. B. Okey, keadaan yang memboleh keseimbangan dikekalkan. Okey, betul. Alright, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua ya. Rajah di bawah menunjukkan satu aksi dalam sukan bola tampar. Antara berikut, yang manakah aksi sukan yang mengaplikasikan faktor stability yang sama seperti dalam rajah di atas? Saya rasa jawapan dia adalah A. Memukul sudut penalti dalam sukan hoki. Melakukan pukulan sudut penalti dalam sukan hoki. Ya, betul. Kerana kita lihat pada gambar rajah tersebut, dia meluaskan tapak sokongan. Sama lakuannya seperti atlet hoki. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan struktur. Okey, rajah di atas menunjukkan aksi menanduk bola ke arah pintu gol pasukan lawan. Bagaimanakah atlet ini dapat mengimbangi badan semasa mendarat selepas melakukan aksi tandukan tersebut? Cikgu, susahnya soalan ni cikgu. Nampak macam susah kan? Tapi saya yakin Maira boleh jawab. Jawapan ni adalah atlet harus menundukkan badan untuk lebih rapat kepada luas tapak sokongan. Okey, jawapan dia sebenarnya ialah atlet tersebut akan memfleksikan lututnya. Maksudnya dia membengkokkan lututnya untuk merendahkan pusat graviti. Okey, seterusnya. Okey. Rajah di bawah menunjukkan fasa berlepas dalam acara lari pecut. Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi stability atlet pada fasa sedia. Susah juga soalan ni cikgu. Susah juga Saya cuba. Jawapan dia mungkin adalah pusat graviti. Pusat graviti. Ya, betul. Kita boleh pilih sama ada luas tapak sokongan, pusat graviti atau garis graviti. Pilih salah satu dan akan dapat markah. Satu markah. Dan soalan yang seterusnya, nyatakan bagaimana kasut memainkan peranan penting dalam prinsip stability atlet tersebut. Seperti yang cikgu cakap tadi, kasut sangat penting sebab dia mempunyai geseran. Ya, betul. Okey, kasut yang digunakan akan memberikan geseran untuk meningkatkan stability atlet. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Kita terus masuk ke soalan esei. Okey, boleh? InsyaAllah cikgu. Boleh Okey, rajah menunjukkan aksi guling depan oleh seorang atlet gimnastik. Terangkan dua prinsip stability yang boleh menyebabkan atlet gimnastik di atas stabil pada aksi tersebut. Dua prinsip, cikgu? Ya, betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip pertama adalah pusat graviti. Pusat graviti. Yang kedua Adalah garis graviti. okey, garis graviti. Kita tengok kita boleh pusat graviti boleh, garis graviti pun boleh, okey, luas tapak sokongan pun boleh. Untuk menjawab soalan terangkan, kita perlu ada Keyword poin dan dia. juga penerangan dia. Okey, contohnya luas tapak sokongan. Semakin luas tapak sokongan yang diaplikasikan oleh atlet tersebut, maka posisi atlet tersebut akan menjadi semakin stabil. Okey. Kemudian kita lihat pula soalan yang kedua tadi. Terangkan perbezaan dari segi kestabilan berdasarkan garisan graviti antara aksi 3 dengan aksi 5. Perbezaan ni adalah disebabkan garis graviti dan juga pusat graviti bertukar. Okey, dia memang bertukar sebab dia ada perubahan kan? Pergerakan di situ. Pergerakan di situ. Okey, untuk jawapan dalam perbezaan ni, okey, Maira boleh buat dalam Pembandingan. bentuk kotak. Ya, betul. Kotak untuk membezakan antara aksi 3 dengan aksi 5. Dia lebih memudahkan Maira untuk menjawab soalan. Okey, contohnya luas tapak sokongan. Untuk aksi 3, luas tapak sokongan lebih besar berbanding aksi 5. Kita bandingkan dengan 5. Kemudian aksi 5, luas tapak sokongan lebih kecil berbanding aksi 3. Begitu juga garis graviti. Okey, garis graviti berada dalam tapak sokongan pada aksi 3, manakala pada aksi 5, garis graviti berada di luar tapak sokongan. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Oh, itu saja soalan yang kita ada hari ini dan Ya, cikgu betul. boleh tak bagi sedikit rumusan? Okey, Maira, hari ini kita dah mempelajari tentang stability dalam pergerakan. Okey, ada 5 faktor yang mempengaruhi stability. Okey, kita ada geseran, kita ada jisim, kita ada apa lagi, Maira? Kita ada luas tapak sokongan, kita ada pusat graviti dan kita ada garis graviti. Okey. Jadi, pelajar haruslah tahu dan memahami kelima-lima faktor yang mempengaruhi stability ini dan cuba aplikasikan dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan. Okey, ada pelajar yang sudah baca tapi tidak menjawab soalan peperiksaan. Jadi apabila berlaku pada peperiksaan sebenar, dia terkeliru. Yang mana satukah faktornya ni sebenarnya? Okey. Dan yang kedua, untuk atlet pula, stability ini sangat penting. Yang pertama, untuk mendapatkan prestasi yang maksimum, aksi yang optimum dalam sesuatu kemahiran dalam sukan. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Baiklah cikgu, terima kasih. Tapi kan kalau Maira nak buat macam-macam soalan lagi, Maira nak belajar lebih banyak lagi, macam mana Maira nak cari sumber-sumber pembelajaran itu? Okey, Maira boleh dapatkan apa yang saya terangkan ni, apa yang saya ajar dan soalan-soalannya di laman sumberku KPM. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih atas satu pembelajaran yang cukup menarik. Selama ni Maira tak tahu sains sukan boleh menjadi begitu senang dan begitu menarik. Jadi mungkin adik-adik semua yang belajar hari ini, yang fokus selama 1 jam ini, boleh menjawab soalan dengan lebih baik selepas belajar daripada cikgu Sofia. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga Maira. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa di hari yang lain. Terima kasih semua. Bye. Stability atau kestabilan merupakan elemen yang penting di dalam sukan lawan pedang. Keadaan di mana memerlukan kestabilan ialah pada kedudukan angle position, iaitu posisi permulaan ataupun kedudukan permulaan. Kaki fencer akan berada dalam kedudukan L shape, lutut dibengkokkan dan badan berada dalam keadaan yang tegak. Kedudukan tersebut akan merendahkan pusat graviti bagi mengelakkan fencer hilang keseimbangan badan. Yang kedua adalah ketika melakukan lunge, iaitu pergerakan ketika menyerang. Fencer perlu mengawal keseimbangan badan bagi memudahkan mereka kembali ke posisi awal, iaitu engage position tadi, bagi mengelak serangan balas daripada pihak lawan. Jika fencer out of balance, iaitu hilang keseimbangan badan, ia akan memberi ruang dan peluang kepada pihak lawan untuk mendapatkan mata dengan mudah. Hai semua, pada hari ini saya ingin membincangkan berkenaan dengan sukan gimnastik.
Sukan gimnastik merupakan pergerakan latihan fizikal dan senaman yang meningkatkan kekuatan otot. Pergerakan gimnastik terdiri daripada berlari, berjalan, melompat dan pergerakan yang kompleks. Pada hari ini saya ingin berkongsikan kepada anda semua berkenaan dengan kepentingan stability dalam sukan gimnastik. Yang pertama iaitu melancarkan pergerakan rutin. Sebagai contoh, sesuatu rutin gimnastik memerlukan kesedaran, pergerakan, koordinasi dan keseluruhan badan. Dan yang kedua, memerlukan keseimbangan pada sendi. Sebagai contoh, boleh mengurangkan kecederaan pada otot, sendi dan sebagainya. Dan yang ketiga iaitu membantu masa reaksi tindak balas terhadap pergerakan. Sebagai contoh, jika terjatuh semasa melakukan rutin atau kemahiran, ianya boleh membantu tindak balas untuk bangun semula dan meneruskan aktiviti. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan stability dalam sukan gimnastik. Didik TV KPM